Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Diucapkan berbanyak terima kasih kepada penganjur Kementerian Pendidikan Malaysia yang menjemput saya sebagai penceramah untuk kem Perkampungan Bahasa dan Sastra Kementerian Pelajaran Malaysia tahun 2021. InsyaAllah untuk slot yang pertama ini saya akan cuba menerangkan berkaitan dengan dunia penulisan sajak kepada anak-anak pelajar yang menyertai kem ini agar dapat menghadam proses penulisan sajak yang akan disampaikan oleh saya, insya-Allah. Jadi soalan saya yang pertama ialah, adakah anak-anak ingin menjadi seorang penulis sajak? Adakah anak-anak ingin menjadi seorang penyair? Ataupun adakah anak-anak ingin menjadi seorang penulis yang berkaliber pada suatu hari nanti? Jika jawapannya ya, maka kita teruskan dengan ceramah ini dan saya akan mengupas persoalan berkaitan dengan kaedah penulisan sajak, bagaimana untuk menghasilkan sebuah sajak, dan seterusnya bagaimana mengaplikasikan kata-kata yang kreatif dan indah dalam penulisan sajak itu sendiri supaya anak-anak pelajar dapat memahami dan seterusnya dapat menghasilkan satu karya yang kita katakan sangat indah dan sangat baik sebagai sebuah sajak. Dan kita teruskan lagi dengan kaedah pengkaryaan atau menghasilkan sebuah karya yang dinamakan sebagai sajak. Tentulah anak-anak sebelum ini telah pun tahu apa itu sajak ataupun pernah membaca sebuah sajak yang tersedia di akhbar ataupun di majalah ataupun juga di dalam buku-buku teks di sekolah. Jadi di sini saya akan cuba memberikan satu kaedah atau cara bagaimana anak-anak boleh menghasilkan sebuah sajak, seterusnya memahami bagaimana sajak itu sendiri menjadi satu nilai dan juga satu pencapaian kepada anak-anak itu sendiri. Baik, yang pertama ialah proses menghasilkan sebuah sajak. Anak-anak tentu faham dan tahu bahawa bakat itu adalah merupakan anugerah Allah. Jadi bakat itu sendiri adalah merupakan satu elemen yang pertama bagaimana untuk menghasilkan sebuah sajak. Maka saya sebutkan di sini bahawa bakat adalah merupakan semula jadi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap manusia untuk menghasilkan sesuatu kemahiran, termasuklah dalam dunia penulisan sajak itu sendiri. Jadi yang pertama sekali ialah bakat itu mesti ada untuk menghasilkan sebuah sajak. Dan saya yakin dan saya percaya anak-anak yang menyertai kem ini mampu menghasilkan sebuah sajak kerana bakat yang telah ada dalam diri anak-anak itu sendiri mampu memberikan satu kaedah atau memberikan daya tahan ataupun menambahkan lagi nilai kepada anak-anak itu untuk menghasilkan sebuah sajak. Jadi bakat adalah satu unsur yang pertama. Kita teruskan dengan yang kedua, iaitu disebut sebagai minat. Baik, minat adalah merupakan perkara ataupun elemen yang sangat penting untuk menghasilkan sebuah sajak itu sendiri. Jika tidak ada minat, maka sebuah sajak tidak dapat dihasilkan. Okey, minat itu sendiri perlu dipupuk. Anak-anak yang dah ada di dalam kem ini, yang telah menyertai kem Perkampungan Bahasa dan Sastra ini adalah merupakan anak-anak yang terpilih dan saya yakin bahawa anak-anak ini sendiri sudah ada minat untuk menghasilkan sebuah sajak itu sendiri. Maka yang kedua itu tadi adalah merupakan proses kepada menghasilkan sebuah sajak, iaitu minat itu sendiri. Yang ketiga, ini perkara yang sangat penting kepada anak-anak, iaitu rajin membaca. Okey, rajin membaca adalah merupakan satu kaedah ataupun satu daya tambah kepada penulis-penulis hari ini
yang telah berjaya sebagai penulis sajak, penyair ataupun menulis apa saja hasil karya sastra mereka sebagai satu kerjaya atau daya tambah kepada mereka. Maka saya memfokuskan bahawa rajin membaca itu sendiri sangat penting. Maka anak-anak yang ada di kem ini perlulah rajin membaca apa sahaja bahan-bahan karya termasuk majalah, buku ataupun sebagainya, kerana dengan membaca ini akan menambahkan lagi pengetahuan anak-anak bagaimana kaedah untuk menghasilkan sebuah sajak. Begitulah rajin membaca sebagai daya tambah. Dan yang keempat, mesti ada apa? Mesti ada cita-cita. Okey, walaupun mungkin anak-anak sebelum ini mempunyai cita-cita yang lain, tetapi apabila anak-anak berada di kem ini, salah satu daripada niat anak-anak adalah cita-cita untuk sekurang-kurangnya menghasilkan sebuah sajak pada akhir kem ini dan seterusnya mengimplikasikan karya itu sendiri sehingga berjaya diterbitkan nanti. Maka 4 elemen ini perlu ada pada seorang pengkarya muda seperti anak-anak yang sebenarnya mampu dan boleh menghasilkan sebuah sajak yang baik. Kita teruskan lagi dengan definisi sebuah sajak. Okay, mungkin dalam kalangan anak-anak ini tak tahu sebenarnya apa sebenarnya yang dikatakan sajak. Sajak adalah merupakan kata-kata yang indah dan puitis. Perkataan indah dan juga perkataan puitis itu sendiri merujuk bahawa apabila pembaca membaca karya-karya dalam bentuk sajak ini, mereka akan rasa terbuai dengan keindahan. Maka itulah sebuah sajak. Maka saya melihat bahawa keindahan itu adalah merupakan sebuah sajak, dan jika sebuah sajak itu satu keindahan, maka tulisan yang dikatakan sajak itu sendiri dia menghasilkan kata-kata yang sangat indah dan berbeza daripada kata-kata yang kita ucapkan kebiasaannya. Contohnya, kita bercakap dengan ibu bapa kita di rumah ataupun kita bercakap dengan guru kita di sekolah dengan bahasa yang biasa. Itu bukan sajak, tetapi sajak satu kata-kata yang indah. Sajak dikenali sebagai puisi moden, adalah merupakan perkara ataupun unsur yang bebas daripada sebarang peraturan penciptaan. Apa maksud di sini? Maksudnya di sini ialah sajak itu boleh ditulis dalam apa saja bentuk kata-kata. Dia tidak terikat dengan rima, tidak terikat dengan perkataan atau tidak terikat dengan unsur-unsur bunyi seperti pantun, gurindam dan juga syair. Maka kita melihat bahawa sajak ini bebas. Kalau kita tulis apa saja, maka tulislah tanpa merasa bahawa ia terikat dengan kata-kata yang perlu diberikan kata-kata ataupun nilai yang sama dari segi makna, susun baris, rangkap dan juga rima berdasarkan tujuan penulis itu sendiri. Ini kerana sajak ini memberi kebebasan kepada penulis untuk menyampaikan fikiran dan perasaan dengan cara yang sesuai. Apa maksud di sini anak-anak? Maksudnya di sini ialah kita boleh menulis sajak secara bebas dengan cara untuk menyampaikan apa sahaja fikiran dan perasaan kita kepada sesiapa saja dengan cara dan bentuk yang sesuai. Okey, kita teruskan lagi dengan unsur-unsur sajak. Okey, unsur-unsur sajak ialah apa saja yang ada di dalam sajak itu sendiri. Okey, kita pergi yang pertama sekali ialah kata ataupun definisinya ialah diksi. Okey, diksi adalah merupakan kata-kata yang ada di dalam sajak itu sendiri. Contohnya awan gemawan. Contohnya pantai yang memutih.
Contohnya, langit yang membiru. Contohnya, dunia yang serba indah dan sebagainya. Dan seterusnya, dia ada bait ataupun rangkap. Maka setiap sajak dia ada rangkap, iaitu ayat demi ayat yang berbaris. Maka dari situ kita melihat bahawa rangkap itu sendiri terdiri daripada bunyi dan juga makna. Maksud di sini ialah apabila kita menyebut kata-kata itu sendiri, dia dengan sendirinya akan menghasilkan bunyi. Dan dari segi bunyi itu pula, dia memberikan makna yang tersendiri. Jika kita menulis satu kata-kata yang tidak ada makna, maka itu bukan sajak. Contoh, kita beri satu makna yang orang tak faham. Dan orang tak faham, maka sajak ataupun itu tidak dipanggil sajak. Kerana sajak ini terdiri daripada nilai ataupun bahasa, ataupun kita kata-kata sebagai kata-kata yang mempunyai makna itu sendiri. Okey? Okey, kita teruskan lagi dengan unsur. Apa yang dikatakan sebagai kata itu sendiri? Kata adalah unsur utama yang terbentuknya sebuah puisi. Pemilihan kata ataupun disebut sebagai diksi yang tepat sangat menentukan kesatuan dan keutuhan unsur-unsur lain. Maka kata-kata yang dipilih itu diformulasikan ia menjadi baris. Boleh faham? Okey, maksudnya di sini. Okey, setiap kata-kata yang kita tulis itu mempunyai unsur kesatuan, iaitu mempunyai makna dan juga kata-kata yang banyak. Okey, kalau kita tulis satu perkataan, contohnya tulis pantai saja, titik, maka tak jadilah sajak. Maka kita kena ada kataan yang seterusnya. Yang kedua, baris berbeza daripada kalimah di dalam prosa. Baris boleh terdiri daripada satu kata sahaja atau dalam susun frasa. Okey, dalam maksud hal ini, maka kita melihat bahawa sebuah sajak itu adalah merupakan mempunyai baris. Baris itu pula bebas dan lengkap dengan frasa dan juga ayat. Okey, nanti kita akan melihat contoh-contoh sajak yang akan saya tunjukkan nanti untuk sama-sama kita baca dan kita hadam. Okey, kita teruskan lagi dengan yang ketiga, iaitu bait atau rangkap itu adalah kumpulan baris yang tersusun secara harmonis. Pada bait atau rangkap itu, maka lahirnya apa yang dikatakan sebagai makna itu sendiri. Sebagai contoh, kita nak menghargai ibu kita pada hari ibu, maka kita menulis sebuah sajak tentang ibu kita. Maka kita menulis tentang ibu kita dan dari situ dia menzahirkan makna dan kata-kata itu sendiri terhadap ibu kita. Yang keempat adalah bunyi itu dibentuk oleh rimat. Rimat adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh susun huruf dalam kata-kata itu sendiri. Walaupun saya sebutkan tadi bahawa sajak itu bebas, tetapi sajak yang ada rima adalah sajak yang baik, sajak yang mempunyai nilai dan berada pada kelas yang tersendiri. Okey, yang seterusnya ialah hasil daripada pemilihan kata, pembentukan baris dan juga bait itu sendiri mempunyai maksud sendiri dalam puisi. Maknanya menyirat amanat dan pesan dalam sajak itu sendiri. Maka kita melihat bahawa setiap sajak dia mesti ada pesan, dia mesti ada amanat, dia mesti ada makna yang tertentu yang saya sebutkan tadi. Kita teruskan lagi dengan kategori sajak. Anak-anak, mungkin anak-anak ingin tahu berapa sebenarnya kategori sajak. Kategori sajak ada 3. Sajak kanak-kanak, sajak remaja dan sajak dewasa. Ketiga-tiga sajak ini mempunyai ciri dan bentuk yang sama sahaja. Cuma untuk kategori kanak-kanak
kata-kata ataupun frasanya adalah frasa yang mudah berbanding dengan kata-kata yang digunakan untuk sajak remaja dan juga sajak dewasa. Sebagai pelajar ataupun sebagai murid di sekolah rendah, proses untuk menulis sajak ini ada 4 perkara. Okay, yang pertama sekali saya nak terangkan di sini ialah seorang yang hendak menghasilkan sebuah sajak itu, yang pertama sekali dia mesti bersedia. Bersedia maknanya bersedia dari segi mental dan juga fizikal. Maknanya bersedia dari segi unsur tempat, unsur masa dan juga suasana itu sendiri sebagai persediaan untuk menulis sajak. Mungkin pada masa ini ada penulis yang menulis sajak menggunakan pen dan juga kertas. Dan ada penyair, ada sajak penyajak yang menulis dengan menggunakan laptop, komputer riba ataupun menggunakan telefon. Okey, yang kedua ialah proses berfikir. Ini proses yang paling penting sekali kerana berfikir inilah merupakan satu kaedah seorang penyair itu dapat menangkap tema itu sendiri ataupun bagaimana nak mulakan kata-kata yang pertama itu sendiri dalam proses penulisan. Jadi berfikir satu perkara ataupun satu unsur yang sangat penting. Yang ketiga pula adalah inspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi itu adalah seorang yang hendak menulis sajak, dia mesti bersedia dengan perasaan dia, iaitu dia berfikir apakah olahan, apakah tema dan bayangan-bayangan kata-kata yang nak diciptakan dalam sajak itu sendiri. Dan proses yang keempat itu sendiri pula adalah proses menulis sajak itu sendiri. Selepas inspirasi, maka seorang penyajak dia mesti bersedia untuk menulis kata-kata itu, sama ada di dalam laptop, telefon ataupun menggunakan kertas dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali iaitu proses menyunting ataupun disebut sebagai proses suntingan. Ini proses yang terakhir di mana selepas selesai saja, siap saja karya itu, sajak tersebut, anak-anak akan membaca semula sajak anak-anak yang telah ditulis itu, kemudian menyunting. Adakah sajak kata-kata tersebut sesuai atau tidak? Yang mana perlu diperbaiki, perlulah diperbaiki. Yang mana perlu ditukar, perlu ditukar. Inilah proses untuk menghasilkan satu sajak. Okey, kita teruskan lagi dengan aspek pembinaan sajak itu sendiri. Okey, kita melihat bagaimana 4 unsur dalam proses pembinaan sajak. Yang pertama sekali, anak-anak kena tahu bahawa tema atau pokok persoalan, iaitu apa yang anak-anak hendak tulis dalam sajak tersebut. Okey, katakanlah tema yang anak-anak nak tulis ini ialah berkaitan dengan kasih sayang. Okay, kasih sayang terhadap ibu bapa. Maka itulah tema. Itulah tema. Katakanlah anak-anak ingin menghasilkan sebuah sajak tentang dunia remaja, ataupun anak-anak ingin menghasilkan sebuah sajak tentang perjuangan bangsa, ataupun disebut sebagai persoalan tentang negara sendiri, ataupun apa saja tema yang hendak digarapkan itu tidak menjadi masalah, kerana ini adalah merupakan unsur yang pertama. Yang kedua pula adalah perasaan atau emosi. Anak-anak yang hendak menghasilkan sebuah puisi atau sebuah sajak, dia mesti beremosi. Kalau anak-anak pergi ke pantai, anak-anak akan melihat suasana di pantai dan nak menghasilkan sebuah sajak dengan mendengar alunan ombak,
mendengar suasana bayu ataupun melihat sendiri alam itu sendiri, maka anak-anak dapat menghasilkan sebuah sajak berkaitan dengan alam sekitar. Maka di sini adalah unsur yang sangat penting dari sudut perasaan. Seterusnya, nada penyair. Nada penyair itu sendiri lebih kurang sama saja dengan emosi itu sendiri, iaitu satu kaedah anak-anak nak menghasilkan satu sajak di mana nada itu sendiri, nada sedih, nada gembira ataupun nada apa saja dalam menghasilkan sebuah sajak. Dan yang keempat itu sendiri adalah tujuan dan maksud. Anak-anak nak menulis sajak ini itu sendiri dengan maksud apa? Okey, maksudnya anak-anak nak menulis satu sajak kepada ibu bapa sempena hari ibu bapa. Maka anak-anak menulis satu sajak tentang ibu bapa, tentang khidmat, tentang jasa ibu bapa itu sendiri dalam menghasilkan sebuah sajak. Saya rasa anak-anak sudah dapat faham akan bagaimana untuk menghasilkan sebuah sajak. Okey, kita teruskan lagi dengan panduan menulis sajak. Di sini saya memaparkan beberapa kaedah ataupun panduan untuk anak-anak menghasilkan sebuah sajak. Yang pertama sekali ialah anak-anak mesti faham bahawa sajak ini sendiri adalah merupakan kata-kata yang indah. Maka pemilihan kata-kata yang tepat, indah dan puitis itu mesti ada dalam sajak. Kerana sajak ini bukan kata-kata biasa, melainkan kata-kata yang indah. Dan yang kedua pula ialah anak-anak mesti memastikan bahawa puisi ini melahirkan kesan atau impak makna yang mendalam. Kerana sebuah sajak yang dihasilkan dengan tujuan yang mendalam, ia akan memberi kesan kepada orang yang membacanya. Yang seterusnya, anak-anak perlu menggunakan imajinasi yang tinggi, iaitu khayalan untuk menghasilkan sebuah sajak. Sekiranya anak-anak berada di rumah, tetapi anak-anak membayangkan untuk menghasilkan sebuah sajak ketika berada di tepi pantai, di atas bukit, ataupun ketika berada dalam suasana yang peperangan contohnya, maka anak-anak akan perlu berimajinasi, berfikir bagaimana suasana itu sendiri dan bagaimana pula kata-kata itu dapat dihasilkan daripada suasana imajinasi anak-anak itu sendiri. Maka dia dapat melahirkan satu sajak yang baik. Okey, seterusnya penggunaan diksi yang tidak membazir. Apa maksudnya? Okey, maksudnya di sini ialah sajak ini ringkas dan pengurangan dari sudut kata-kata. Ini bukan cerpen, ini bukan novel, dan ini bukan karangan biasa. Maka penggunaan kata-kata itu sendiri ialah perlu diperkecilkan. Maknanya dia tidak membazirkan perkataan-perkataan yang tidak perlu. Okey, itu yang dikatakan diksi yang tidak membazir. Seterusnya, anak-anak perlu menguasai perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata ini perlu dicari di mana? Iaitu di dalam kamus. Kamus bahasa Melayu ada beribu-ribu kata-kata yang menarik untuk anak-anak perlu kuasai dan baca. Kata-kata inilah yang akan digunakan sendiri dalam menghasilkan karya sajak itu sendiri. Seterusnya, anak-anak perlu mengelakkan diri daripada penggunaan kata-kata ataupun penggunaan bahasa yang pelik, bombastik itu disebut. Bombastik ni apa? Perkataan-perkataan yang tidak wujud di dalam dewan, di dalam kamus dewan, dan direka oleh orang-orang tertentu untuk menyedapkan kata-kata. Contohnya dalam drama-drama ataupun sebutan-sebutan yang dijumpai di mana saja direka. Maka kata-kata ini tak boleh digunakan di dalam sajak kerana dia tidak ada makna. Maka pilihlah kata-kata yang betul dan tepat di dalam dewan, dalam kamus dewan itu sendiri. Dan yang terakhir sekali, penggunaan kamus untuk mencari makna. Okey, anak-anak yang mungkin tidak tahu makna-makna yang tertentu, maka kamus itu mesti berada di samping anak-anak untuk menghasilkan sebuah karya.
Maka di situ kita melihat satu karya yang baik akan terhasil daripada persoalan tentang ciri-ciri puisi yang baik itu tersebut. Kita tengok pula ciri-ciri puisi yang baik. Okey. Maknanya apabila kita menyebut tentang ciri-ciri puisi yang baik, tentulah kita akan terfikir bahawa mesti ada puisi yang tidak baik. Jawapannya tepat. Puisi yang tidak baik ialah puisi yang diolah dengan keadaan yang di mana bahasanya tidak baik, gaya tulisannya, kemudian temanya sendiri adalah puisi yang kurang baik. Maka puisi yang baik itu ialah puisi yang apabila dibaca, dia akan memberikan rasa seronok dan indah oleh orang lain. Yang pertama sekali, puisi yang baik itu ada unsur intelek atau pemikiran yang tinggi. Ini mungkin untuk sajak-sajak dewasa dan remaja. Untuk anak-anak yang baru belajar menulis, teruskan menulis dengan kata-kata yang termampu oleh anak-anak. Mesej yang disampaikan pula itu boleh direnun dan difikir oleh pembaca untuk dijadikan panduan. Okey. Pancaran emosi sama ada sedih, gembira ataupun sinis. Maknanya puisi ini dia memiliki persoalan ataupun gaya bahasa yang boleh dihayati dengan baik oleh pembaca itu sendiri. Ada sajak yang ditulis oleh sastrawan negara, apabila dibaca, pembaca boleh menangis atau merasa sedih kerana puisi itu dia menyentuh perasaan. Ada puisi yang menyebabkan pembaca merasa gembira, seronok ketika membaca. Maka itu adalah puisi yang baik. Seterusnya, peristiwa atau persoalan dalam puisi itu mesti ataupun ditulis dengan mata hati, mata fikir dan diadung pula oleh imajinasi yang mengandungi unsur pemikiran dan bukan angan-angan kosong. Maknanya puisi itu mesti ada matlamat dan memberi kesan. Maknanya puisi yang ditulis itu ada pengajaran. Tak perlulah pengajaran apa, asalkan dia ada nilai kebaikan, nilai murni, boleh semua menjadi sebuah puisi. Kita teruskan dengan proses menulis. Okey. Proses menulis sajak. Okey, ada peserta yang mungkin akan bertanya, macam mana nak menghasilkan karya dalam bentuk dan gaya macam mana? Bila, waktu dan sebagainya. Jadi jawapan saya ialah semua penulis mempunyai gaya tersendiri ketika menulis sajak. Tiada teknik ataupun tiada kaedah pun seorang penulis dia nak mengolah puisi mereka itu sendiri. Sebab ada kalangan penulis yang boleh menulis ketika berada di tepi jalan. Ada penulis yang boleh menulis ketika berada di atas bukit. Ada penulis yang boleh menghasilkan karya ketika berada di tepi pantai, ketika berada bersama keluarga, ketika bersendirian dan sebagainya. Kita teruskan lagi dengan tujuan menulis sajak. Setiap apa yang kita lakukan di atas dunia ini mesti ada matlamat dan tujuan. Begitulah juga dengan tujuan kita menulis sajak. Ada anak-anak akan bertanya, tujuan apa kita nak tulis ni? Mesti ada tujuan. Sebab okey, di sini saya senaraikan 8 tujuan atau 8 matlamat kita menulis sajak. Yang pertama sekali adalah mencari kepuasan itu sendiri. Orang menulis sajak kerana dia rasa menulis sajak inilah dia dapat mententerangkan jiwa dia. Maka kepuasan dia dapat. Maka itu matlamat yang pertama. Yang kedua pula ialah tulis sajak ini untuk melakukan kritik. Ada anak-anak yang nak kritik kepada kawan dia, maka dia tulis sajak. Dia tidak menggunakan bahasa-bahasa yang jelek, maka dia tulis sajak yang indah, tetapi tujuannya nak kritik kawan dia. Ataupun anak-anak ini nak kritik kepada siapa, tapi kritikan itu dalam bahasa sajak yang indah. Yang ketiga adalah melakukan teguran itu sendiri. Nak tegur, nak tegur orang awam. Tengok orang awam buang sampah dalam sungai, nak tegur takut kena marah.
maka satu sajak yang ditulis tentang alam sekitar itu menjadi satu tujuan menegur orang yang membuang sampah, mengotor alam ini. Yang keempat, yang keempat ni apa ni? Melepaskan geram. Melepaskan geram pun boleh menjadi satu tujuan menulis sajak. Geramnya sungguh. Geram pada siapa? Geram pada guru ke? Ataupun geram pada ibu apa? Ataupun geram pada sesiapa? Tulis sajak dengan bahasa yang indah, tapi bukan gunakan bahasa yang tidak baik. Yang kelima, memenuhi fitrah kesenian, iaitu kesenian semula jadi. Ada orang dia memang fitrah dia ialah menulis sajak sebagai satu seni, maka dia menulis sajak sebagai fitrah semula jadi. Dan yang keenam, iaitu tujuan berdakwah, iaitu menyampaikan kebaikan. Ada orang menulis sajak-sajak agama untuk berdakwah kepada rakan, berdakwah kepada sesiapa saja. Dan yang ketujuh ialah memberi ilmu pengetahuan. Dalam sajak kita boleh memberi ilmu kepada sesiapa saja, kerana dalam sajak itu sendiri dia ada kata-kata yang indah, dia ada diksi yang baik, maka itu memberi ilmu kepada orang lain. Dan yang ke-8 ini mungkin lebih tinggi, mungkin tidak ada dalam kalangan anak-anak. Tujuan propaganda ini tinggi. Ini untuk orang-orang dewasa yang ada matlamat-matlamat yang tertentu. Maka itu tujuan menulis sajak itu sendiri. Okey, kita pergi kepada motivasi. Okey, motivasi ini ialah impak ataupun apa yang kita dapat daripada menghasilkan sajak. Adakah dengan menghasilkan sajak itu maka kita hanya simpan saja sajak kita itu di dalam buku? Jawapannya tidak. Yang pertama sekali, karya sajak kita ini boleh kita hantar ke dalam majalah surat khabar yang ada. Dalam Malaysia ini ada banyak majalah surat khabar yang menyiarkan sajak-sajak. Di situ. Yang kedua, sajak kita ini sekiranya dipilih oleh syarikat penerbitan, contohnya Dewan Bahasa dan Pustaka, maka dia akan pilih sajak kita dan akan jadikan buku. Sama ada dia pilih satu sajak kita ataupun dia pilih keseluruhan sajak kita menjadi sebuah buku sajak itu sendiri. Yang ketiga, motivasinya ialah dapat menerima royalti, honorarium atau sagu hati. Apa sebenarnya royalti itu? Apa sebenarnya honorarium itu? Apa sebenarnya sagu hati itu? Jawapannya ialah dalam bentuk duit ataupun dalam bentuk kebendaan. Ada orang penyair dia mendapat royalti dalam bentuk duit, dibayar 100, 200, 1000, 5000, 10,000 dan sebagainya. Ada yang menerima dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk sagu hati yang lain. Dan yang keempat ialah karya ataupun naskah itu pula terpilih memenangi hadiah anugerah. Maknanya sajak yang kita tulis itu sekiranya diterbit atau dihantar dalam pertandingan, tiba-tiba hakim ataupun juri memilih sajak kita untuk memenangi hadiah. Hadiah pertama, johan, naik johan ataupun sebagainya, dan ini adalah merupakan satu pengalaman yang indah. Dan yang seterusnya, karya pula terpilih sebagai teks komsah, iaitu di mana dalam penulisan bahasa Melayu dan sastra di sekolah menengah atau sebagainya, dia ada teks komsah yang memilih sajak-sajak daripada sesiapa saja penulis untuk dijadikan teks yang diajar atau yang dibelajar oleh ramai murid sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okey, anda mungkin boleh faham. Atau kita teruskan lagi dengan kriteria umum penilaian sajak itu sendiri. Ini mungkin tinggi, tapi anak-anak boleh fahamlah secara ringkas. Saya sebut di sini nilai kognitif, karya mampu menjana daya takkulan dan menawarkan pengalaman estetika. Ini mudah saja, iaitu dia memberi kegembiraan kepada kita. Nilai pemikiran itu apa? Karya-karya ini mengemukakan pemikiran positif
dan garda depan, walaupun latar tempatan tetapi mampu berdialog di peringkat antarabangsa. Ini mungkin sekiranya anak-anak nanti berada di usia dewasa nanti meneruskan penulisan, ini peluang di mana penyair-penyair dapat berdialog dengan sajak mereka hingga ke peringkat antarabangsa. Nilai akhlak, karya mampu menyumbang kepada pembinaan sahsiah. Ada penceramah, dia berceramah di masjid dan surau untuk mengajak orang berbuat baik. Ada penyajak, dia menulis sajak, dia tidak bercakap, menghasilkan sajak itu keluar dalam akhbar, dalam majalah, orang membaca, menyebabkan orang ramai tertarik dan terbinalah sahsiah khalayak dengan bacaan sajak-sajak yang baik. Dan seterusnya ialah nilai keprihatinan. Nilai keprihatinan ini ialah karya ini sajak adalah karya yang peka terhadap aspirasi nasional, dinamika sosial serta isu kemanusiaan sejagat. Kalau anak-anak ini masih ingat tentang berbagai-bagai kisah yang berlaku kepada dunia pada akhir zaman ini, maka anak-anak melihat ramai penyair yang menulis berdasarkan dengan isu-isu seperti COVID-19, isu kemalangan jalan raya dan juga isu-isu bencana yang berlaku dalam negara dijadikan sebagai isu dalam sajak. Nilai bahasa pula ialah bahasa sajak itu indah, kreatif, imajinatif dan juga berkesan serta kuat pula mempunyai menunjang akan makna itu sendiri. Sebab sajak ini ialah dia unsur paling besar sekali ialah bahasa itu sendiri. Nilai kreativiti. Kreativiti, karya itu dapat mengungkapkan idealisme dan pemikiran yang asli serta berupaya pula membawa makna yang berlafaz dan tafsiran yang pelbagai. Ini mungkin tinggilah bagi anak-anak, tetapi paling mudah sekali ialah menghasilkan karya dapat memberikan idea dan pemikiran yang datang daripada seorang penyajak. Maknanya kalau anak-anak menulis saja, anak-anak telah melontarkan pemikiran kepada orang lain. Dan yang terakhir, nilai keseimbangan. Itu karya itu terbina secara harmonis, teratur antara subjek dan teknik pengolahan. Ini pun telah diulas tadi, iaitu sajak-sajak itu terdiri daripada kata-kata yang diolah dengan baik dan memberi kesan kepada orang lain. Baik, kita teruskan lagi dengan contoh-contoh sajak. Sajak-sajak yang terbaik adalah sajak-sajak yang dihasilkan oleh sastrawan negara. Adik-adik tentu kenal akan sastrawan negara. Ataupun kalau tak kenal, saya akan sebutkan beberapa nama. Antaranya Usman Awan, seorang penyajak, seorang penyair dan juga seorang sastrawan negara yang sangat ulun suatu masa dahulu. Saya pilih sajak yang ditulis oleh Usman Awan yang bertajuk Ke Makam Bonda. Apa maksud Ke Makam Bonda? Ke Makam Bonda ini adalah merupakan pengalaman penyair ketika berada di pusara ibunya. Kita baca sajak ini. Yang pertama kita tengok, kami mengunjungi pusara Bonda. Sunyi pagi disinari surya. Wangi berseri puspa kemboja menyambut kami mewakili Bonda. Itu rangkap yang pertama. Kedua, tegak kami di makam sepi. Lalang-lalang tinggi berdiri. Dua insan terkapar mati. Dua nisan terkapar mati. Hanya papan di makam bumi. Rangkap yang ketiga, dalam kenangan kami melihat mesra kasih Bonda menatap, sedang lena dalam rahap dua tangan kaku berdakap. Rangkap yang keempat, bibir Bonda bersih lesu, pernah dahulu mengucup dahiku, kini ku rasakan kasihnya lagi meski jauh dibatasi bumi. Kalau kita melihat sajak Usman Awan ini yang ditulis pada tahun 19
awal 80-an dulu menceritakan tentang pengalaman sastrawan negara berada di pusara ibunya. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Cuba kita tengok. Sunyi pagi disinari surya, wangi berseri puspa kemboja, menyambut kami mewakili bonda. Makna di sini ialah Usman Awan telah menceritakan tentang pada suatu pagi beliau telah berada di pusara ibunya, di mana pusara ibunya ditumbuhi dengan puspa kemboja dan juga bunga-bunga dan sebagainya. Maka di situlah kita melihat bagaimana sayunya seorang penyair seperti Usman Awan menghasilkan sebuah sajak ke makam bonda. Okey. Kita tengok pula sajak yang kedua. Sajak yang tulis oleh Ramli Hashim, seorang penulis dan juga penyair. Tajuk dia, Berikanku Semangkuk Sabar. Kalau kita tengok sajak ini, dia ada nilai diksi yang baik. Kerana apa? Kerana perkataan sabar itu cuba digabungkan dengan semangkuk. Semangkuk sabar yang ku minum, mengalir rahmat ke sekujur jasad, menggembirakan seketul hati. Di sini kita melihat rangkap pertama, penyair telah cuba memberitahu bahawa beliau ingin bersabar. Semangkuk sabar yang ku minum, mengalir rahmat, mengembirakan seketul hati. Yang kedua, rangkap ini pula berbunyi, dunia ini ibarat meja urus niaga. Sekejap sahaja dapat menyandar di sofa, menyirat ukhuwah, menyampai dakwah. Sajak ini cuba membayangkan tentang suasana dunia seolah-olah seperti meja urus niaga, di mana sajak ini melihat bagaimana suasana ukhuwah itu sendiri. Yang ketiga, mahu ku jauhi maksiat yang mengundang murka, kerana ku takuti bala kugurani bala, musibah dan celaka. Maknanya di sini ialah penyair telah menggunakan bahasa-bahasa yang baik dalam menghasilkan karya sajak dan cuba untuk berdakwah supaya pembaca melihat bahawa kebaikan itu dalam pelbagai bentuk dan agar dapat menjauhi perkara-perkara yang tidak baik seperti maksiat dan juga sebagainya, sebagaimana dalam perenggan yang ketiga itu tadi. Okey, kita teruskan lagi dengan sajak yang ditulis oleh sastrawan negara juga, iaitu A. Samad Said. Mungkin anak-anak pernah melihat A. Samad Said ini di dalam kaca televisyen dan juga sebagainya ketika membaca sajak. Okay, sajak yang ditulis oleh A. Samad Said yang saya pilih ini adalah Rindu Ibu. Sajak ini berbunyi, menjejat elbon kasih, terkelip kenang jernih, terimbas mata bening, cerdik tidak tersaing. Anak-anak mungkin faham istilah yang digunakan oleh sastrawan negara ini. Kita tengok yang kedua, rengek seorang bayi di tengah dini sepi, senyumnya dalam mimpi sungguh menyentuh hati. Makna di sini sastrawan negara ini telah menggunakan diksi-diksi yang baik, diksi-diksi yang puitis untuk menerangkan bagaimana penyair ini sangat merindui akan kasih sayang ibunya. Maka dibayangkan suasana ketika penyair berusia ataupun berada dalam usia bayi lagi. Dan seterusnya, rangkap yang ketiga pula, rindu seorang ibu akan bayi lenenya menyebabkan diriku turut terharu sama. Makna di sini, okey, sajak ini, rindu ibu ini ialah merupakan sajak
yang bertemakan kasih sayang. Itu kasih sayang terhadap ibu kandung sendiri, di mana diolah dengan baik sehingga menjadi satu sajak yang sangat puitis dan menarik untuk kita baca dan hadam. Sajak yang terakhir yang saya pilih ini ialah saya ambil daripada perkataan tempayan. Okey, tempayan. Betul tak Ji tu tempayan? Tempayan moyang. Kenapa dia ambil tempayan moyang? Okey. Kerana cuba nak menyamakan antara rima yang dan juga moyang itu sendiri. Okey. Bonda sediakan segeluk cecair untuk kau basahi tumit yang fakir. Seusai mengantu langkah bermusafir, kembali ke teratak terakhir. Pesan moyang, basuhlah peribadi dan sucikanlah hati. Telapak yang cemar oleh sampah, umpama nurani yang dikotori serakah. Jadilah jasad yang sentiasa berkiblat kepada fitrah, bukan membiarkan hasad melumuri sahsiah. Belajarlah menyuci sanubari dengan tempayan warisan tradisi milik moyang, warisan abadi. Jadi kita lihat sajak ini, yang pertama sekali, sajak ini ialah merupakan sajak cuba untuk berdakwah tentang kebaikan, di mana pemilihan kata-kata itu sendiri digunakan perkataan tempayan, digunakan perkataan tumi yang fakir, digunakan perkataan teratak terakhir, dan istilah-istilah dan juga diksi-diksi yang sangat menarik untuk menjadikan sebuah puisi yang baik. Maka puisi inilah akan terhasil dan memberi kepuasan dan kegembiraan kepada penulis, dan apabila diterjemahkan ataupun apabila dihantar untuk orang lain membaca, maka kegembiraan itu turut dikongsi oleh pembaca sendiri apabila membaca hasil karya ataupun sajak yang baik dan mempunyai diksi yang baik juga ini. Maka di sinilah saya melihat bagaimana anak-anak yang menyertai camp ini mempunyai ruang dan juga mempunyai peluang untuk menulis sajak. Jangan kata tidak mampu menulis sajak, kerana sajak-sajak itu sendiri yang diolah itu sendiri adalah merupakan datangnya daripada kata-kata yang kita gunakan seharian. Maka saya menggalakkan ataupun saya menyeru kepada semua peserta yang menyertai kem perkhemahan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2021 ini bersedia untuk menghasilkan sebuah karya iaitu sajak. Maka menulis sajak ini akan menjadi satu kegembiraan, satu kebiasaan kepada pelajar selepas ini. Dan saya yakin anak-anak mampu menulis sajak dengan baik selepas saja camp ini berakhir. Jadi itulah sebahagian daripada ceramah saya pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang diolah, apa yang saya terangkan ini akan memberi guna, memberi kebaikan dan faedah kepada semua peserta, dan seterusnya matlamat untuk menghasilkan sajak akan terhasil di kalangan para pelajar peserta kem perkampungan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2021, insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Saya mendoakan kebaikan dan kerahmatan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam bahagia kepada semua. Terima kasih.